Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan dengan diiringi dif-dif kehormat untuk masuk ke dalam Dewan. Hadirat mohon berdiri. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Negaraku beserta alunan bacaan Asmaul Husna. Hadirat dipersilakan duduk. Melayang serindik di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Majlis dengan ini mengalu-alukan ketibaan Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan, Yang berbahagia Tuan Haji Ghafani bin Awang Teh, Pengarah Bahagian Kesuma Jaki, Yang berbahagia Tuan Haji Osman bin Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jaki, Yang berbahagia Tan Sri Syekh Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara, yang dihormati ketua-ketua jabatan, pengarah-pengarah bahagian di JAKIM, tif-tif jemputan, para imam besar masjid negeri dan daerah, pegawai takmin negeri serta barisan urus setiap seminar yang dihormati sekalian. Merah menyala si bunga raya, berikan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar matlamat diperoleh bersama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apabila kamu melalui, yakni bertemu dengan taman-taman syurga di atas muka bumi ini, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmati hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya, apakah dia taman-taman syurga tersebut? Rasulullah berkata, majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam seminar Imam-Imam Besar seluruh negara tahun 2009. Untuk pengetahuan hadirat, objektif seminar ini diadakan adalah bertujuan untuk memusatkan matlamat, hala tuju dan strategi untuk pembangunan Islam di Malaysia dan mewujudkan kesatuan fikrah dalam meningkatkan imej perkhidmatan hal ehwal Islam pada hari ini. Seminar ini juga seharusnya perlu mencari pendekatan dan strategi yang sesuai bagi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti perkhidmatan yang diberikan oleh pegawai hal ehwal Islam untuk pembangunan ummah di Malaysia. Bagi memberkati lagi majlis ini, marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Hafiz Ahmad. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Saudara Hafiz Ahmad di atas bacaan doa penuh syahdu tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput wakil penganjur seminar kali ini yang berbahagia Tuan Haji Osman bin Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, bagi menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha pengurusi majlis, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang berbahagia Tuan Haji Ghafani bin Awang Teh, Pengarah Bahagian Kesuma JAKIM, Yang berbahagia Tan Sri Syekh Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara, yang dihormati dif-dif jemputan, para imam besar negeri dan daerah, pegawai takmin negeri serta barisan urus setiap seminar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya kita dapat berhimpun bersama-sama di Dewan yang mulia ini bagi menjayakan seminar Imam-Imam Besar seluruh negara tahun 2009. Sesungguhnya, perhimpunan seumpama ini perlu diteruskan kerana melalui perhimpunan ini bukan sahaja mengeratkan silaturahim, malahan kita dapat bertukar-tukar fikiran sesama kita bagi mencetuskan idea-idea baru, bagi mencari pendekatan-pendekatan terkini yang lebih efektif untuk mempertingkatkan hal ehwal pengurusan dan pengimarahan masjid di seluruh negara.
Sesungguhnya program seumpama ini merupakan satu hasrat murni kerajaan untuk melihat institusi masjid dapat berdiri dan berperanan dalam menggerakkan umat Islam ke arah yang terbaik. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri di atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan program seumpama ini. Sesungguhnya tanpa kerjasama semua adalah mustahil sesebuah program dapat dilaksanakan dengan lancar. Hadirin yang dihormati sekalian, imam memainkan peranan penting dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Tugas mendidik dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat memerlukan semangat dan yang jitu tanpa mengenal erti putus asa. Sesungguhnya pengorbanan dan sumbangan para imam tidak dapat dibalas dengan apa jua sekalipun. Pada tahun ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 76 juta ringgit bagi membayar imbuhan imam mukim atau karya seluruh negara seramai 14,000 orang. Kerajaan juga menyediakan peruntukan bagi memastikan aktiviti pengimarahan masjid terus berjalan lancar. Peruntukan yang besar ini adalah tanda penghargaan dan terima kasih pihak di atas kerjasama imam dan guru takmir dalam menyampaikan hasrat dan dasar kerajaan kepada masyarakat setempat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat melihat peranan masjid pada hari ini semakin hari semakin berkurang peranannya di kalangan masyarakat. Institusi masjid hanya dapat dilihat sebagai tempat menunaikan ibadah khususnya semata-mata tanpa melihat peranannya dengan skop yang lebih luas lagi. Jadi, tidak salah sekiranya masyarakat melihat institusi masjid sebagai institusi yang lemah dan semakin hilang arah tujunya. Ini bercanggah dengan fungsi dan peranan institusi masjid pada zaman Rasulullah SAW yang memainkan peranan pelbagai sebagai pusat kegiatan dan aktiviti dalam masyarakat. Kemajuan umat Islam ketika itu digerakkan oleh institusi masjid sama ada aspek kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi dan budaya. Melalui institusi masjid yang digerakkan oleh Rasulullah SAW membawa masyarakat ke arah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melupakan aspek kehidupan sosial masyarakat. Justru institusi masjid perlu ditadbir secara berkesan dan profesional agar dapat menjadi sebuah institusi yang dapat membangunkan ummah khususnya di Malaysia. Ini penting dalam mengembalikan pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi masjid. Pentadbir masjid perlu kreatif dan inovatif dalam mentadbir urus masjid. Oleh itu, mereka yang diberi tanggungjawab untuk mentadbirnya hendaklah melaksanakan amanah ini dengan penuh rasa tanggungjawab agar masjid itu benar-benar berperanan sebagai institusi Islam yang unggul dan dinamik sejajar dengan statusnya sebagai lambang keagungan Islam di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, imam dan pengurusan masjid memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan dakwah. Antara aspek yang penting dalam dakwah Islamiah ialah sasarannya, iaitu para individu dan golongan yang hendak didakwahkan. Sasarannya juga agak jelas bahawa seruan Islam adalah untuk seluruh manusia sama ada kepada orang besar, orang kaya, orang miskin dan lain-lain kumpulan. Akan tetapi, kita perlu memastikan sasaran bagaimana yang harus kita utamakan. Para imam dan pengurusan masjid perlu memahami dan bijak menggunakan pelbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan penerimaan kumpulan sasaran. Kelas pengajian di masjid-masjid pada hari ini dilihat sebagai tidak sampai ke sasarannya, sekaligus membawa kepada kegagalan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Justru para imam dan pengurusan masjid perlu mempelbagaikan mekanisme dakwah agar ia benar-benar berkesan dan sampai kepada masyarakat. Antara cara terbaik yang boleh dilakukan dengan mengadakan program turun ke padang agar dapat memahami dan mendampingi kumpulan yang bermasalah. Para imam juga dapat mengetahui apakah realiti sebenar permasalahan sosial yang melanda dalam masyarakat pada hari ini. Dalam menggunakan kaedah ini, ilmu dakwah perlu difahami dan dalami dengan pelbagai cabangnya, termasuklah ilmu komunikasi, psikologi, mantik dan lain-lain lagi yang akan memudahkan sampainya mesej kepada sasaran mengikut kadar tahap pemikiran mereka.
Ini penting supaya kita dapat mengurangkan kesilapan sesetengah pendakwah yang tidak kena sasaran dan hanya tertumpu kepada golongan tertentu sahaja. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kesempatan ini saya berharap seminar yang diadakan ini merupakan satu instrumen untuk tuan-tuan memperkasakan diri sebagai seorang pentadbir masjid yang efisien dan produktif. Saya yakin dan percaya tuan-tuan mempunyai kemampuan dan kebolehan mengurus tadbir dan mengimarahkan institusi masjid bertepatan dengan kehendak Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18. Maksudnya, hanya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid Allah, itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Akhir sekali, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Tuan Haji Uthman bin Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM. Yang berbahagia Tan Sri Syekh Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Pengarah-pengarah bahagian di JAKIM, Div-Div Jemputan, para Imam Besar Masjid Negeri dan Daerah, Pegawai Takmir Negeri, serta barisan urusetia seminar yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita semua memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat mengadakan seminar imam-imam besar seluruh negara tahun 2009. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Uthman bin Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, dan yang berhormat Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kerana sudi melapangkan masa untuk bersama kita dan seterusnya akan merasmikan seminar imam-imam besar seluruh negara pada kali ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sukacita saya maklumkan bahawa seminar imam-imam besar seluruh negara merupakan program tahunan JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Pada saya, tanpa kerjasama yang baik daripada Jabatan Agama Negeri, program seumpama ini tidak dapat dilaksanakan dengan teratur. Program seumpama ini merupakan satu wadah bagi JAKIM untuk bertemu dengan para imam seluruh negara, di samping dapat menyalurkan ilmu dan maklumat berkaitan hal ehwal pengurusan Islam di Malaysia, serta mencari pendekatan terkini yang lebih efektif untuk mempertingkatkan hal ehwal pengurusan dan pengimarahan masjid di seluruh negara. Melalui seminar seperti ini juga, semua imam akan dapat bertemu dan saling bertukar pandangan mengenai sesuatu persoalan atau isu yang timbul di kawasan masing-masing. Seminar ini mempunyai objektif-objektif tertentu yang akan dijadikan panduan agar penganjuran persidangan ini mencapai objektif yang ditentukan. Antara objektif seminar ini adalah untuk mendedahkan peserta tentang kemahiran pengurusan masjid, membekalkan dan mempersiapkan peserta berkenaan dengan ilmu dan maklumat untuk berhadapan dengan kelompok masyarakat majmuk di negara ini, dan menjelaskan isu-isu semasa berkaitan masa depan umat Islam. Hadirin serta hadirat yang dihormati, pihak urusetia telah menjemput beberapa orang penceramah bagi membentangkan kertas kerja sepanjang seminar ini berlangsung. Antara tajuk kertas kerja yang telah dan akan dibentangkan dalam seminar ini adalah seperti berikut: KPI sebagai pengukur prestasi organisasi, forum bersama kita menyelesaikannya, kertas makluman keputusan muzakarah berkaitan dengan peranan masjid dalam menyelesaikan masalah gejala sosial, dan pelan tindakan menangani gejala sosial. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengambil manfaat dari segala pembentangan kertas kerja dalam seminar ini. Semoga segala pendekatan yang dilontarkan kepada tuan-tuan itu dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berlatar belakangkan masyarakat yang pesat berubah di sebuah negara maju, masjid di Malaysia perlu dipastikan bertindak proaktif agar sentiasa relevan dengan perubahan masa. Institusi masjid di Malaysia perlu mengalami penyusunan semula agar setaraf dengan organisasi dan institusi terkemuka yang lain. Masjid perlu dilengkapi dengan kemudahan yang mempunyai keupayaan untuk membentuk kehidupan Muslim yang mendalami agamanya dan maju sebagai sebuah masyarakat. Usaha ini akan menjadikan institusi masjid di Malaysia sebagai sebuah institusi yang kukuh dan disegani. Justru itu, usaha murni secara berterusan perlu dilakukan bagi meningkatkan mutu pengurusan institusi masjid sebagai pusat kecemerlangan dan pembangunan sosial yang menjadi inspirasi kepada semua. Dalam usaha meningkatkan prestasi pengurusan masjid, para imam dan jawatan kuasa masjid hendaklah mempunyai hubungan baik antara imam dan anak mukim dan karya. Para imam dan jawatan kuasa masjid perlu mengambil tahu tentang kebajikan anak karya. Sekiranya mereka ditimpa musibah, maka para imam dan jawatan kuasa masjid berperanan sebagai orang yang pertama mengambil berat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Melalui bantuan ikhlas ini, mudah-mudahan dapat menambahkan lagi ikatan silaturahim, dan ini juga merupakan medium dakwah untuk mendekatkan lagi anak karya dengan institusi masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sebelum saya mengakhiri ucapan alu-aluan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM dan Yang Amat Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri di atas kesudian untuk hadir dan seterusnya merasmikan seminar imam-imam besar seluruh negara pada kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua jabatan dan Majlis Agama Islam negeri-negeri kerana memberi keizinan dan pelepasan kepada semua KPP pengurusan masjid untuk hadir ke seminar ini. Harapan saya semoga tuan-puan sekalian dapat mengikuti sepenuhnya program yang telah dianjurkan oleh pihak penganjur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Div Jemputan yang sudi turut serta dalam majlis yang mulia ini. Akhir kata, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Ghafani bin Awang Teh, Pengarah Bahagian Kesuma JAKIM, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kini tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar ucapan perasmian bagi seminar Imam-Imam Besar Seluruh Negara tahun 2009 yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Haji Ahmad bin Haji Mazlan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan pada saudari pengerusi majlis. Yang Berbahagia Tuan Haji Osman bin Mustafa, Timbalan Ketua Operasi JAKIM. Yang Berbahagia Tuan Haji Ghafani bin Awang Teh, Pengarah Bahagian Kesuma JAKIM. Yang Berbahagia Tuan Haji Syekh Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Pengarah-Pengarah Bahagian di JAKIM, Div Jemputan, para Imam Besar Masjid Negeri dan Daerah, pegawai takmir negeri serta barisan urus setia seminar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi pujian dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang telah sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan seminar Imam-Imam Besar Seluruh Negara 2009. Saya ingin melahirkan rasa gembira pada hari ini kerana JAKIM telah mengambil inisiatif untuk mengadakan seminar yang bertujuan untuk memusatkan matlamat dan hala tuju untuk pembangunan Islam di Malaysia. Seminar juga seharusnya perlu mencari pendekatan dan strategi yang sesuai bagi meningkatkan lagi kualiti
untuk pembangunan ummah di Malaysia. Sesi-sesi bicara yang diaturkan akan menyentuh isu-isu ekspektasi masyarakat terhadap agensi agama dan imam sebagai peneraju pembangunan ummah, dan juga memprofesionalkan ulama amatlah relevan dalam konteks menyediakan pegawai-pegawainya untuk mencapai kecemerlangan organisasi. Saya merasakan bahawa cabaran terbesar kepada institusi masjid dewasa ini adalah untuk memastikan organisasi Islam bergerak berlandaskan wawasan yang jelas menepati keperluan ummah semasa. Wawasan ini mampu tercapai melalui perancangan yang strategik yang mengambil kira keadaan persekitaran yang mencabar serta tahap kemampuan institusi masjid. Perancangan perkhidmatan susulan perlu disandarkan kepada matlamat asal penubuhan JAKIM, iaitu di antaranya untuk membangunkan sistem pentadbiran hal ehwal Islam yang kemas, cekap dan seragam, serta sebagai penggerak pembangunan negara berasaskan lunas-lunas Islam. JAKIM khususnya dan semua organisasi Islam juga perlulah bergerak seiring dengan perubahan persekitaran supaya dapat memenuhi tuntutan dan menghadapi cabaran masa kini. JAKIM seperti mana dengan jabatan-jabatan lain dalam organisasi yang lebih besar dipertanggungjawabkan untuk memperkenalkan ciri-ciri perubahan positif dalam proses pembaharuan pengurusan hal ehwal Islam. Budaya kualiti dan pendekatan inovatif seperti perancangan strategik, sokongan dan komitmen pengurusan yang jitu, mengutamakan pelanggan dan membuat penambahbaikan dalam sistem serta prosedur kerja secara berterusan dan kreatif dianggap mampu meningkatkan kualiti keluaran dan perkhidmatannya. Dengan itu, perkhidmatan hal ehwal Islam perlu berdaya inovatif ke arah mempertingkatkan kualiti serta produktiviti perkhidmatan-perkhidmatan yang dikeluarkan. Justru itu, para pegawai perlu melipat gandakan usaha memperkukuhkan daya inovasi dengan bersama-sama menggerakkan usaha ke arah mencapai matlamat tersebut, bukan sahaja melalui daya inisiatif sendiri, malah hasil fikiran secara kolektif dan berkumpulan. Ini kerana usaha-usaha inovatif memerlukan pengorbanan yang tanpa batas, tahap disiplin kerja yang kukuh, semangat kerja berpasukan dan keazaman mencapai kecemerlangan organisasi. Sidang hadirin dan hadirat yang dimuliakan, bagi merealisasikan konsep Satu Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang bertemakan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, institusi masjid juga perlu melakukan perubahan. Dalam menjayakan konsep Satu Malaysia ini, kerajaan telah memperkenalkan petunjuk prestasi utama KPI bagi menjadikan perkhidmatan awam lebih mantap dan berkesan. Setiap institusi perlu mengambil tindakan yang seiring dengan hala tuju kerajaan persekutuan supaya semua dasar dan strategi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien lagi. Satu Malaysia perlu dijayakan bersama segenap lapisan masyarakat. Oleh itu, kita perlu mengubah minda supaya menjadi kreatif dan inovatif kerana perubahan tersebut amat penting bagi mempertingkatkan taraf sosial rakyat. Justru itu, elemen-elemen seperti struktur, organisasi, pengurusan dan pentadbiran perlu ditadbir urus dengan baik. Malaysia wajar mengangkat idea memperkasakan institusi masjid melalui pelaksanaan KPI ke peringkat serantau sesuai dengan keserasian umat yang dapat membina kegemilangan dan kekuatan baru di ummah Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, gejala sosial seperti mat rempit, penyalahgunaan dadah, ajaran sesat
dan keruntuhan akhlak semakin menular dalam masyarakat Islam hari ini, khususnya di kalangan belia. Proses tarbiyah golongan belia dan remaja di zaman yang penuh mencabar ini sepatutnya bermula di masjid. Sepatutnya, proses tarbiyah rohani golongan pelapis kepimpinan negara ini dapat dilaksanakan dengan penuh bersistem dan berlandaskan metodologi dakwah yang bersesuaian bagi menarik minat mereka untuk mengimarahkan masjid. Namun persoalannya, institusi masjid di negara ini tidak dilihat sebagai apa yang disifatkan sebagai mesra belia. Selain itu, golongan belia dan remaja juga dilihat semakin menjauhi masjid kerana pihak jawatan kuasanya yang belum bersedia melakukan anjakan paradigma. Ini termasuk kurangnya usaha menarik minat golongan belia ke masjid. Pihak jawatan kuasa masjid harus lebih terbuka melalui kepelbagaian aktiviti dakwah kontemporari. Ada kalanya, jawatan kuasa masjid masih terikat dengan gaya pengurusan lama dan kurang menerima idea baru yang dilontarkan oleh generasi baru, walaupun ia tidak bersalahan dengan metodologi dakwah. Aktiviti dan program yang berbentuk riadah dapat menarik minat belia perlu dibanyakkan lagi. Aktiviti sebegini merupakan satu bentuk program yang benar-benar menarik minat belia dan merupakan ruang-ruang dakwah yang boleh diisi dengan pengisian rohani di samping beriadah. Paling penting bagi mewujudkan pengurusan masjid mesra belia, maka sudah pastilah pihak pengurusan masjid harus melakukan perubahan serta membuka ruang perbincangan untuk menjadikan masjid sebagai sebahagian daripada pusat latihan. Mereka harus memahami keperluan untuk mewujudkan ruang yang lebih terbuka, khususnya dalam menyediakan pengisian untuk anak-anak muda di masjid. Maka sudah pasti keterbukaan ini memerlukan lebih ramai lagi ahli jawatan kuasa masjid dilantik dari kalangan pemuda dan remaja bagi memudahkan penyaluran idea dan maklumat. Kesediaan ini dan keterbukaan ini seharusnya disambut dengan pemerkasaan jawatan kuasa belia dan remaja sebagai sebuah jawatan kuasa yang mampu merancana dan mencadangkan idea untuk pembangunan moden insan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan seminar Imam-Imam Besar Seluruh Negara 2009. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan di atas ucapan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Sampai Kuala dari Pahang, Biduk Lalu sampai Muara, segala juadah sudah terhidang, tibalah masa menjamu selera. Majlis dengan ini berehat seketika untuk memberi ruang kepada jamuan tengah hari dan solat zuhur. Majlis ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Dijemput Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan dan Diftif Kehormat diiringi hadirat sekalian untuk menikmati jamuan tengah hari yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.